Okey, kita semulalah. Kita mulakan dulu. Okey, tujuan kawalan tunai yang pertama untuk memastikan penggunaan tunai yang optimum untuk tujuan produktif. Yang kedua, untuk mengurangkan risiko penyelewengan dan kecurian tunai. Okey, sebenarnya dekat bawah tajuk 3 ni, kita ada belajar 2 tajuk. Yang pertama, penyata penyesuaian bank. Yang kedua adalah belanjawan tunai. So, dua-dua tu di bawah tajuk kawalan tunai. So, untuk hari ni kita cuma cover untuk penyata penyesuaian bank. Okay, so yang pertama ni memastikan penggunaan tunai optimum ni adalah merujuk kepada belanjawan tunai. Okay, yang kedua ni untuk mengurangkan risiko penyelewengan dan kecurian tunai ini rujuk kepada penyata penyesuaian bank. Yang ketiga, memastikan perniagaan mempunyai tunai yang mencukupi. Ini di bawah tajuk belanjawan tunai. Okay, so kita dah tahu dah ya kenapa kita kena belajar perakaunan untuk kawalan tunai. Okay. Okay, fungsi penyata bank sebelum ni cikgu dah ceritakan ada 3 fungsinya. So, you all baca je lah melalui slide nanti ya. Tak payah cikgu ulang balik Okey cikgu. Okey, yang ini adalah tujuan penyediaan penyata penyesuaian bank. So ada 3 tujuan. Yang pertama untuk mengenal pasti butiran yang menyebabkan berlakunya perbezaan antara baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. Okey, kenapa berbeza? So kita nak tahu kenapa. So kita kena cari butiran dia. Yang kedua, untuk mengenal pasti ketepatan catatan di buku tunai. Kita nak pastikan sama ada berlakunya kesilapan catatan di buku tunai ataupun tidak. Yang ketiga, untuk menyelaraskan baki akaun bank di buku tunai dengan baki di penyata bank. Okey, setelah kita kenal pasti butiran-butiran yang tak ada di penyata bank tetapi ada di buku tunai, kita akan cari dan kita akan selaraskan. Selaraskan baki tu maksudnya kita nak samakan. Baki dekat buku tunai sekian, baki dekat buku penyata bank tu, macam mana dia berbeza, kita kena selaraskan. Okey. Okey, ini ulang kaji peraturan merekod di buku tunai dan penyata bank. Yang ini pun awak dah biasa tengok. Okey, dekat buku tunai ni kita cuma tengok dekat ruangan bank sahaja. Debit untuk merekodkan penerimaan tunai, manakala kredit untuk merekodkan pembayaran tunai. Okey, sebaliknya di dalam penyata bank, debit untuk rekod wang keluar, kredit untuk rekod wang masuk. Boleh? Boleh. Okey, sekarang ni kita nak tengok kenapa berlakunya perbezaan baki di buku tunai dan baki di penyata bank. So ada 2 situasi. Yang pertama, butir yang direkod dalam buku tunai tetapi belum direkodkan dalam penyata bank. So ada 3 perkara kat situ. Yang pertama ialah cek belum dikemukakan. Okey, apa benda lah cek yang belum dikemukakan tu kan? Siapa tahu ada baca tak dalam buku teks? Okey, cek yang belum dikemukakan maksudnya ialah cek yang dikeluarkan oleh peniaga tetapi belum ditunaikan di bank. Okey, nanti cikgu tunjukkan bila kita dah buat pelatihan nanti saya akan tunjukkan yang mana satu cek belum dikemukakan, mana satu deposit belum dikreditkan. Okey, manakala deposit belum dikreditkan ialah cek yang didepositkan ke bank telah dicatat di sebelah debit buku tunai tetapi belum dicatat di penyata bank. Ini yang cikgu kata makan masa 2-3 hari untuk direkod oleh pihak bank. C. Kesilapan catatan di buku tunai. Okey, nombor 2. Butir direkod dalam penyata bank tetapi belum direkod dalam buku tunai. Okey, yang ini pihak bank dah buat catatan sebab dia terima terus ataupun dia tolak, dia debitkan terus akaun kita. Tetapi pemilik perniagaan ataupun kita yang buka, yang merekodkan buku tunai tak tahu kewujudan wang masuk, wang keluar yang dibuat oleh pihak bank. So yang pertama adalah penerimaan oleh bank.
Okey, antara contoh penerimaan terus oleh pihak bank, yang pertama adalah faedah atas simpanan, yang kedua adalah pindahan kredit, yang ketiga adalah dividen. Okey, faedah atas simpanan dan dividen ni kita tahulah itu adalah yang diberikan oleh dividen ataupun faedah yang diberikan oleh bank. So dia akan terus dikreditkan ke dalam penyata bank. Betul? Tetapi kita sebagai pemilik perniagaan, kita tak tahu yang wang dalam bank kita tu dah masuk selagi kita belum dapat penyata bank. Okey? Pindahan kredit pula, pindahan kredit ni biasanya kita dapat bayaran daripada pelanggan yang mana dia masukkan terus ke dalam akaun bank kita. Contohnya macam mereka buat melalui online banking ataupun dibuat melalui pindahan terus, transfer daripada akaun dia ke akaun kita. So kita tak tahu yang duit dah masuk ke dalam akaun bank kita selagi perniagaan belum mendapat penyata bank. Okey? Okey. Okey, perbezaan yang kedua adalah pembayaran terus oleh pihak bank. Contohnya untuk bayaran buku cek. Yang kedua untuk bayaran caj perkhidmatan bank. Yang ketiga untuk faedah atas overdraft. Dan akhir sekali perintah sedia ada seperti bayaran insurans ataupun yuran kelab. Okey, yang ini perintah sedia ada ni ialah maksudnya macam kita dah macam mana nak cakap ya? Kita dah meminta pihak bank, adalah form yang kita kena isi, meminta pihak bank untuk menolak akaun kita setiap bulan siap-siap dengan sesuatu amount yang mana amount ni memang kita kena bayar tiap-tiap bulan. Senang contoh nak ceritanya ialah kita ada buat pinjaman kenderaan, betul? Kita beli kereta, kita kena potong gaji kita ataupun akaun duit yang ada dalam akaun bank kita setiap bulan melalui perintah sedia ada. Jadi setiap bulan bank akan potong daripada akaun bank, directly daripada bank kita tanpa pengetahuan kita lah. Maksudnya kita dah bagi tahu dekat dia, dah isi form, nanti bank akan tolak terus. Boleh? Okey, satu lagi adalah cek tak laku. Okey, cek tak laku ni ialah cek yang mana kita dapat cek tu daripada pelanggan. So kita pun masukkanlah cek tu ke dalam bank. Kita depositkan cek tersebut ke dalam bank. Okey. Bank akan proses selama 2-3 hari. Selagi bank tak bagi tahu kat kita bahawa sebenarnya cek itu adalah cek tak laku, jadi kita akan duduk dekat debit akaun bank sahajalah kan? Betul tak? Betul. Betul. Tapi sebenarnya dekat penyata bank tak wujud pun wang tersebut ke dalam penyata bank kita. So inilah antara perbezaan yang berlaku antara penyata bank dengan baki di buku tunai. Okey? Okey. Okey, kita tengok kaedah yang seterusnya ialah kaedah penyediaan penyata penyesuaian bank. Okey, so ada dua kaedah ya. Yang pertama, kita kena sediakan penyata penyesuaian bank tanpa mengemas kini buku tunai. Okey, tanpa kemas kini buku tunai ni ada dua cara. Yang pertama, kita mula dengan baki di buku tunai. Yang kedua, bermula dengan baki di penyata bank. Nanti kita tengok formatnya. Okey, kaedah yang kedua, mengemas kini buku tunai. Maksudnya, kita akan kemas kini dulu buku tunai. Apa yang tak ada dekat dalam buku tunai yang ada dalam penyata bank, kita akan rekod dulu dalam buku tunai. Contohnya macam charge bank, dividen, faedah atas simpanan, faedah atas overdraft. Itu semua kita akan rekod dulu dalam buku tunai. Lepas buku tunai kita dah kemaskinikan, barulah kita sediakan penyata penyesuaian bank. Faham? Faham. Okey, soalan. Bilakah perniagaan perlu menyediakan penyata penyesuaian bank? Siapa tahu? Siapa nak cuba jawab? Bila? Hmm. No idea. Tak tahu.
Dah tahu. Okey, jawapannya kita cuma buat sebulan sekali sahaja pada setiap hujung bulan. Buat hari-hari macam kita kena rekod dekat dalam akaun bank ke, dekat jurnal penerimaan atau jurnal pembayaran. Tak perlu. Kita hanya perlu rekod sebulan sekali sahaja bila mana kita dah dapat penyata bank. Okey? Okey. Okey, hari ni cikgu akan tunjuk semua format, tetapi latihannya, tutorialnya kita cuma nak buat satu cara sahaja, satu format sahaja, iaitu tanpa kemaskini buku tunai. Okey. So ini kaedah yang pertama, menyediakan penyata penyesuaian bank tanpa mengemaskini buku tunai bermula dengan baki di buku tunai. Okey. Kita mulakan dengan apa cikgu nak buat sebenarnya ni. Cikgu nak cari mana pen saya. Tak jumpa pen. Dah hilang dah pen. Mana nak cari pen? Tak wujud dah pen kat sini. Tak apa. Biarkanlah dia. Okey, formatnya ialah kalau kita mulakan baki di buku tunai, kita kena tengok baki HB buku tunai sama ada di bahagian debit ataupun kredit. Okey, kalau bahagian debit nilainya positif, kalau baki HB adalah overdraft, nilainya adalah negatif. Boleh? Boleh. Okey, kita tambahkan cek belum dikemukakan, dividen, faedah atas simpanan, pindahan kredit dan kesilapan. Kesilapan ni berlaku dalam buku tunai sama ada kita terkurang debit ataupun terlebih kredit. Okey? Perkara-perkara ni semua yang menyebabkan amount di buku tunai kurang daripada penyata bank, ataupun tipsnya ialah amount ini kita ambil di sebelah kredit buku tunai dan juga penyata bank. Okey? Okey, good. Kita tolakkan deposit belum dikreditkan. Okey, ini perniagaan ini tak. Okey, deposit belum dikreditkan ni maksudnya ialah kita menerima cek daripada pelanggan. Cek yang belum dikemukakan ni adalah cek yang kita keluarkan, perniagaan keluarkan. Okey? Manakala deposit belum dikreditkan, ini adalah kita yang terima cek daripada pelanggan. Boleh? Boleh bezakan cek belum dikemukakan dengan deposit belum dikreditkan? Boleh? Boleh. Okey, bagus. Okey, kemudian kita tolakkan cek tak laku, tolakkan charge bank, tolakkan buku cek, tolakkan faedah atas overdraft, perintah sedia ada dan juga kesilapan. Okey, kesilapan ni berlaku dekat buku tunai juga, tetapi kesannya ialah terkurang kredit ataupun terkurang tolak, ataupun kita terlebih debit ataupun terlebih tambah dekat buku tunai. Okey. Jadi bila dah tolakkan, maka kita pun akan dapatlah baki kredit ataupun baki debit di penyata bank. Nilai ni nanti akan sama dekat dalam nilai penyata bank. Okey, perkara-perkara yang kita nak tolak ni adalah perkara-perkara yang menyebabkan amount di buku tunai melebihi penyata bank. Dan tipsnya yang senangnya ialah kita hanya perlu lihat perbezaan amount yang ada di sebelah debit buku tunai dan penyata bank. Okey. Cikgu fokuskan sikit dekat sini sebab nanti kejap lagi kita nak buat tutorial untuk soalan ni. Okey, ini format untuk kaedah pertama, tetapi bermula dengan baki di penyata bank. Okey, kalau awak perasan formatnya adalah terbalik daripada yang ini. Kalau tadi bermula di baki bank, bermula di buku tunai, kita tambah cek tolak deposit ni semua, betul? Betul. Tetapi kalau bermula dengan baki di penyata bank, kita akan tambahkan deposit belum dikreditkan,
cek tak laku, charge bank, buku cek, faedah atas overdraft, perintah sedia ada dan kesilapan, tolak dengan cek yang belum dikemukakan. Semua-semua ni lah, maka kita pun dapatlah baki di buku tunai. Buku tunai. Terbalik sahaja. Okey, boleh? Boleh. Okey, ada soalan nak tanya untuk format ni? Ada beberapa ke perkataan-perkataan yang awak tak faham ke? Tak ada. Tak ada ya? Okey, saya teruskan. Okey, kaedah yang kedua, kaedah dengan mengemaskini buku tunai. Ini formatnya. Kita tengok sambil lalu sahaja. Ada orang dah datang bertanya soalan. Okey. Yang ini tengok sahajalah ya. Okey, baki di buku tunai dikemaskinikan. Okey, baki BB ni kita akan ambil baki BB, baki HB di buku tunai yang belum dikemaskini. Okey, ini antara item-itemnya. Kalau awak perasan, baki di buku tunai ni bahagian debit operasinya ataupun simbolnya tambah. Betul tak? Betul. Kalau awak tengok item-item atau butiran yang ada dekat dalam itu semua adalah item yang kita tambahkan di sini. Nampak tak? Dividen, faedah atas simpanan, pindahan kredit, kesilapan. Itu yang kita tambah dalam buku tunai bahagian debit. Nampak tak? Nampak. Okey, yang kita rekod di bahagian kredit ini semua perkara-perkara yang mengurangkan nilai buku tunai. Jadi operasinya tolak. Jadi kalau kita rujuk balik nota format tanpa mengemaskini buku tunai dengan baki di buku tunai, operasi tolak itemnya sama seperti di buku tunai tadi. Perasan? Faham? Okey. Kan? Dia tak ada beza. Cuma bezanya ialah yang tadi tu tak payah buat buku tunai. Yang ini kena buat buku tunai dulu. Kena kemaskini buku tunai dulu baru kita sediakan penyata penyesuaian bank. Okey, bila semua perkara dah ada kita rekodkan dalam buku tunai, sebenarnya yang kita nak rekod dalam buku tunai yang dikemaskinikan ini adalah perkara-perkara yang ada dekat penyata bank tapi belum rekod dalam buku tunai. Faham? Faham. Okey. Kemudian dah dapat baki HB yang baru. Baki HB tu kita akan bawa ke penyata penyesuaian bank. Tinggal 2 perkara je lagi yang kita perlu rekodkan. Iaitu tambah cek belum dikemukakan, tolak deposit belum dikreditkan. Maka kita akan dapat baki yang sama yang ada di penyata bank. Boleh? Boleh. Next. Okey, ini adalah langkah-langkah penyediaan penyata penyesuaian bank. So basically ada 6 langkah. Langkah yang pertama, kita kena buat perbandingan baki. Kita tengok dulu baki akhir buku tunai dengan baki akhir di penyata bank. Sama ke tak sama? So kalau tak sama, kita perlu buat penyata penyesuaian bank. Kalau sama, perlu lagi tak buat? Tak payah. Tak payah. Okey, langkah yang kedua. Kita kena buat perbandingan butiran. Apa yang ada dekat bahagian debit buku tunai dengan butiran yang ada di bahagian kredit buku tunai. Yang ini kan cikgu dah pernah cakap kan. Debit buku tunai, wang masuk dekat buku tunai. Dekat penyata bank, wang masuknya duduk bahagian kredit. Dia terbalik, betul? Betul. Okey, lepas tu kita cari. Kalau butirannya sama, kita potong. Yang tak sama kita kena bulatkan. Nanti cikgu tunjuk sekali. Okey, langkah yang ketiga kita bandingkan pula butiran di bahagian kredit. Kalau tadi debit, ini kredit buku tunai, kita bandingkan dengan bahagian debit penyata bank. Okey, boleh? Boleh. Okay, langkah yang keempat, kita cari ada tak berlakunya kesilapan catatan dalam buku tunai. Kalau ada, kita akan tandakan dengan K dan kita akan cari apakah kesilapan tersebut.
Okey, langkah seterusnya, langkah yang kelima, kita kena cari ada tak cek tak laku. Yang ini biasanya ada dalam maklumat tambahan. Kesilapan ni pun akan diberitahu dalam maklumat tambahan. Okey, akhir sekali barulah boleh kita sediakan penyata penyesuaian bank sama ada dengan mengemaskini buku tunai ataupun tanpa mengemaskini buku tunai. Ikut kepada soalan. Boleh? Boleh. 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 Okey, kita tengok soalan. Kalau saya nak end slideshow boleh tak? Boleh. Boleh nampak tak kalau cikgu end slideshow? Boleh. Boleh? Cikgu. Nampak besar tak? Nampak. Okey. Cikgu sebenarnya nak guna pen nak tunjukkan dia. Sekejap, saya try pen saya. Kalau tak boleh dekat sini, maksudnya saya kena pergi dekat tempat lain. Okey, tak apa. Saya cuba kat sini. Okey, kita tengok soalan ni. Soalan ni ialah soalan berkaitan buku tunai perniagaan Suteramaya yang menunjukkan, saya besarkan sikit ya. Okey, boleh? Boleh. Buku tunai perniagaan Suteramaya menunjukkan baki yang berbeza dengan penyata bank pada 31 Januari 12. Okey, ini tarikhnya. Macam ni. Nampak sikit. Okey, yang berikut ialah buku tunai dan penyata bank pada tarikh tersebut. Okey. Buku tunai bahagian debit. Ini butir-butirnya. Kemudian buku tunai. Ini ruangan bank sahaja, akaun bank sahaja. Okey, bahagian kredit itu butir-butirnya. Okey, ini penyata bank. Kalau kita tengok, okey, langkah pertama tadi apa? Kita kena tengok apa? Baki antara buku bank dengan penyata bank. Sama ke tak? Sama ke tak? Okey. So sekarang kita nak tengok baki yang mana dekat buku tunai ni? Buku tunai debit, penyata bank kredit. Baki yang mana yang kita nak tengok? HB. Yes, kita nak tengok baki HB. HB. Okey, nampak tak baki HB kat sini? Nampak. 3488 sedangkan baki HB dekat penyata bank. Apa cikgu buat ni? RM1,586. Okey, baki HB bahagian debit, kalau kita bawa ke bulan depan dia jadi baki BB bahagian kredit. Kredit. Betul tak? Betul. Maksudnya ada baki overdraft Sebab itulah dekat dalam penyata bank bakinya dalam kurungan. Dalam kurungan ni maksudnya baki overdraft. Okey, tak sama Okey, kalau tak sama kita tengok langkah yang kedua. Kita kena bandingkan butiran yang ada di bahagian debit buku tunai dengan butiran yang ada di bahagian kredit penyata bank. Okey, kita tengok satu-satu. Okey, kalau sama, nota kata potong. Betul? Betul. Okey, so sekarang jualan 4 hari bulan kita ada jualan di buku tunai 1984. Okey, ada tak dekat bahagian kredit penyata bank? Ada. Okey, ada. Kalau ada potong. Biar tebal sikit. Okey. Potong juga. Insert. Okey, kemudian kita tengok yang kedua, pasar mini minat 3,780. Okey, dekat bahagian kredit penyata bank ada amount dia tapi nilai dia 3870. Okey, so kita kena tengok maklumat tambahan. Maklumat tambahan kata cek yang didepositkan pada 9 Januari
tersalah catat di buku tunai. Okey, kalau kesilapan, memang kesilapan tu berlaku dalam buku tunai. Okey, so macam mana nak buat? Kita bandingkan. Yang betul adalah di bahagian buku di penyata bank. Kita cuma perlu cari perbezaan sahaja. Kita tolakkan 3870 tolakkan 3780. Kita dapat berapa? Beza dia berapa? Tak ada calculator. Okey, bezanya ialah 90 ringgit. Okey, so 90 ringgit besar tulisannya. Okey, 90 ringgit ni kita nak betulkan dekat mana? Buku tunai. Yes, kita nak betulkan dekat buku tunai. Okey, sekarang ni dekat buku tunai terlebih tambah ke terlebih tolak ke? Terlebih tolak. Terlebih tolak. Okey, sekarang kita tengok dia duduk dekat bahagian debit kan? Okey. So maksudnya dekat buku tunai 3780 sepatutnya 3870. So Dia kurang 90. Ya, dia kurang 90. Maksudnya dia terkurang debit 90 lah kan? Terkurang debit bermaksud terkurang tambah. Jadi kita kena tambah balik 90. Boleh? Boleh. Faham Faham. Okey, seterusnya kita tengok 26 hari bulan Balkis kita ada depositkan 1056. Tapi dekat penyata bank ada tak? Tak. Tak ada, betul. Memang tak ada. Jadi itulah perbezaannya. Okey, so kita kena bulatkan kan? Yang tak sama kita kena bulatkan. Bulatkan dia. Tak nampak pula. Okey? Okey, gitu. Okey, baki HB tak ada apa-apa. Okey, kemudian kita tengok dekat bahagian kredit penyata bank. Ada 1,500, betul? Betul. Dalam penyata bank ada tapi dekat buku tunai tak ada. Ini pun perbezaan juga. Jadi kita kena bulatkan. Okey, dah selesai buat perbandingan bahagian debit buku tunai dengan bahagian kredit penyata bank. Kita tengok pula di bahagian kredit buku tunai. Kita bandingkan dengan bahagian debit penyata bank. Okey. Bank. Okey. Dekat buku tunai, kalau kita tengok yang ni senang sikit. Kita tengok nombor cek. Dalam nombor cek buku tunai kita bermula dengan 401,002. Betul? Betul. Maknanya untuk Januari ni kita keluarkan cek bermula dengan nombor 1002. Adik boleh tak adik? Jangan. Tak apa cikgu, okey je. Tak apa Kalau awak nampak ada nombor sebelum daripada nombor 401002 ni, contohnya dekat penyata bank ni kita ada satu nombor 401001. Ini cek sebelum 102 kan? Kalau awak nampak je cek tu, awak terus potong. Ini maksudnya cek bulan lepas. Ini cek bulan lepas kita dah buat penyata penyesuaian bank pada bulan lepas. Senang aja macam tu. Okey? Boleh? Boleh. Okey, lepas tu terus kita bandingkan. Okey, kita tengok nombor cat, tengok amount terus. 10028920 dekat bahagian penyata bank ada betul? Betul. Okay, kalau ada potong dekat sini. Yes. Buku tunai. Potong juga dekat sini. Okay, potong
Okey, kemudian kita tengok cek yang kedua, insurans nombornya 1003, nilainya 1024, ada kan? Ada. Ada. So kita potong dekat sini. Oh dia kena insert setiap kali tu kita kena insert. Kita potong. Cikgu copy lah cikgu. Copy? Copy paste. Copy paste. Kan? Betul juga. Kejap cikgu nak ni kan bagi dia nampak. Okey. Seterusnya kita tengok cek bernombor 1004 2048, ada kan? Ada. Kita copy, kita potong. Kita potong siap-siap mana dia jadi putih. Tu. Betul. Bagus. Okay, potong. Okey, 14,500 pun ada. Ada. So kita potong. Okey, itu saja yang ada kan? So yang tak ada tinggal cek bernombor. Kita copy juga. 1006. Aduh adik, sabar adik. Okey. Di penyata bank kita tinggal Dia lari. dia lari. Kita kejar dia. Okey, mana tadi? Oh, dia lari ya. Tak apa, kalau lari kita kejar. Betul? Bulatan tu cikgu. Okey, so itulah dia 4 item yang berbeza antara buku tunai dengan penyata bank. Okey, boleh? Boleh. Okey, bila dah buat macam ni, barulah kita boleh sediakan format penyata penyesuaian Baik. bank. Cikgu, saya rasa bulatan dekat 48 tu bulatan dekat 3870. Mana dia? Bulatan dekat 48 tu Ya. dia dekat bulatan 3870. 3870. Bukan. Saya yang terletak kat situ ke? Bukan Bukan. Ini merujuk kepada ni kesilapan tadi. 3870. okey. 3870 tu adalah kesilapan yang berlaku di buku tunai. Rujuk kepada okey boleh Maaf cikgu. Tak apa. So kita akan belajar. Okey, cikgu akan tutup yang itu. Cikgu akan tengok kepada penyata penyesuaian bank yang ini pula. Kita akan pergi kepada format. Okey, boleh nampak tak format penyata penyesuaian bank tanpa mengaskini buku tunai? Nampak? Okey, yang ini cikgu dah buat malam tadi yang dah cantik dah. Wah. Okey. Okey, so kita akan mulakan format kita ni. Awak ada nota kan? Awak boleh tengok nota awak. Kalau awak ada print lah. Kalau awak tak print, awak tengok boleh nota dekat adik je. Mama menyanyi dia boleh tak? Sekejap lah. Okey, kita mulakan kita punya format penyata penyesuaian bank dengan nama perniagaan. Kemudian tajuknya ialah penyata penyesuaian bank pada 31 Januari 2000X2. Boleh? Boleh. Okey, kita nak mulakan dengan baki di buku tunai, betul? Betul. Okey, so kita tengok baki HB di buku tunai kita ada 3,488. Okey, kalau baki HB bahagian debit, bila kita bawa ke bulan depan dia akan jadi baki kredit. Betul? Overdraft. Kalau overdraft kita kena letak dalam kurungan. Okey, kemudian kita akan tambahkan, kalau kita tengok format, kita kena tambah apa? Cek belum dikemukakan.
Okey, cek belum dikemukakan. Kita kena kenal pasti. Okey, mana satu cek belum dikemukakan? Okey, kita tengok dekat bahagian kredit buku tunai yang kita bulatkan tu. So dekat dalam soalan ni ada satu cek belum dikemukakan iaitu kadar Bayaran. bayaran. Yang ini namanya cek belum dikemukakan. So tajuknya cek belum dikemukakan. Kita ketengahkan sedikit. Masukkan butirannya, masukkan nombor akaun, masukkan nilai dia. Boleh? Boleh. Okey. Kemudian kita tengok format lagi. Apakah lagi yang perlu kita tambahkan? Kesilapan. Kesilapan yang membawa kepada berlakunya pengurangan nilai buku tunai. Okey, ada tak kesilapan tadi? Ada kan? Ada. Kesilapan pada butiran pasal mini minat. Betul, kita kurang tambah RM90. Betul tak? Betul. Kesilapan ni senang aja. Awak identify daripada mula-mula lagi. Kalau awak kenal pasti awal-awal tadi tambah, maka dia duduk dekat bahagian tambah. Kalau awak kenal pasti mula-mula tadi tolak, awak letak dekat butiran tolak. Boleh? Boleh. Okey, so sekarang ni saya nak bezakan. Saya tak nak butiran untuk kesilapan ni duduk di bawah tajuk cek belum dikemukakan, jadi saya selang satu. So butirannya adalah pasal minimat, nilainya hanya tulis 90. Cari nilai beza je. Okey? Okey. Boleh? Cikgu kalau tak selang tolak markah Kalau tak selang tak adalah tolak markah, cuma saya risau awak akan letak ke sini nanti. Bila awak letak di bawah tajuk tu nanti pemeriksa ingat ini adalah cek belum dikemukakan, jadi pangkah. Nanti awak tak dapat markah. Okey? Okey. Better selangkan. Okey, ada tak apa-apa lagi yang perlu kita tengok dekat dalam buku tunai? Okay, kalau kita tengok format, next adalah dividen, faedah, simpanan dan pindahan kredit. Okay, yang ini duduk dekat mana? Yang itu duduknya di penyata bank, bahagian kredit. Betul? Betul. So kita ada satu item yang kita bulatkan dekat situ iaitu pindahan kredit daripada kedai Lingam. So yang ini pun kita kena tambahkan. Okey, butirannya kita tulis kedai Lingam dan masukkan nilai. 1,500. Jangan tulis pindahan kredit kita tulis nama ABT yang masukkan duit dalam akaun bank kita. Boleh? Boleh. Okey, lepas tu awak jumlahkan, dah habis operasinya, betul tak? Kita dah tambahkan bahagian kredit buku tunai dan juga dah tambahkan bahagian kredit di penyata bank. Ingat lagi tak nota cikgu? Kita akan tambahkan amount yang beza di sebelah kredit buku tunai dan juga amount yang kita bulatkan di sebelah kredit penyata bank. Boleh? Boleh. Okay, ada apa-apa soalan nak tanya setakat ni? Tak ada Okey. Kita jumlahkan, kita akan dapat 3,006. Kemudian kita kena tambahkan dengan baki awal di buku bank tadi, ini tambah ni, so kita dapat 482. Okey, kemudian kita teruskan dengan operasi tolak. Kalau kita tengok format tadi, kita kena tolak Deposit belum dikreditkan. Okey, deposit belum dikreditkan merujuk kepada bahagian debit yang kita bulatkan. Yes, so dekat sini kita ada satu iaitu Balkis. Betul? Betul. Jumlahnya adalah 1,56. Okey, sebab operasinya tolak maka kita kena buat dalam Kurungan. Okey. Ada satu saja, selesai, betul? Betul. Kita tengok ada tak kesilapan? Tak ada. Ada tak cek tak laku dalam soalan ni? Tak ada. Okey, kemudian tengok pula ada tak charge bank, buku cek, faedah atas overdraft, kadar bayaran. Okey, yang ini semua, item ni semua ada dalam penyata bank.
So maksudnya dekat sini untuk buku tunai selesai bahagian debit. Kemudian kita kena tengok bahagian debit penyata bank yang kita bulatkan. So dekat situ ada satu Charge bank. iaitu charge Charge bank. Okey, yang ini pun kita kena selangkan supaya kita dapat bezakan antara tajuk deposit dengan tajuk lain. Tajuk. Dengan charge bank. Je lain. Okey, itu sahaja kan? Tak ada lagi kan? Tak. Okey, kalau selesai kita kena jumlahkan. Jumlahnya kita letak di bahagian lajur kedua. Yang inilah berdebar-debar. So kita kena tambahkan. Dapat tak nilainya sama seperti nilai? Alhamdulillah. Okey, disebabkan ia dalam kurungan maksudnya overdraft lah kan? Kalau overdraft dalam kurungan maksudnya ia berbaki debit di penyata Bank. betul. Betul-betul. Betul. Okey, ada soalan? Cikgu macam mana nak ingat format? Macam mana nak ingat format? Okey, tips dia senang aja sayang. Okey. Kalau kita mulakan dengan baki buku tunai, langkah 1 sampai langkah 5 tu yang cari perbezaan tu ada masalah tak? Tak ada masalah kan yang kita cari, yang kita sama. Kalau sama kita potong. Mula-mula kita kena bandingkan bahagian kredit buku tunai dengan bahagian debit, betul? Betul. Ni potong semua. Lepas tu yang mana tak ada dekat buku tunai, tak ada dekat penyata bank tu kita bulatkan. Tu langkah yang pertama. Okay, langkah yang keduanya kita bandingkan bahagian debit dengan kredit. Patutnya tadi debit dulu baru kredit kan? Lebih kurang sama je. Okay, so potong yang sama. Okay, untuk kesilapan tengok maklumat tambahan. Cek tak laku pun tengok dalam maklumat tambahan. Mesti dia nyatakan ada penyataan. So macam ni untuk 9 Januari ni ada kesilapan. Bila ada kesilapan, kita kena tengok kesilapan itu berlaku hanya pada buku tunai. Okey, macam soalan ni, kita kesilapan itu berlaku di bahagian debit. Okey, bahagian debit ni kita kena tengok sama ada kita terlebih debit atau terkurang debit, tu je. So macam mana nak tahu? Tengoklah duit yang ataupun rekod yang direkodkan dalam penyata bank. Sepatutnya kita kena debitkan ataupun kita kena tambah 3870. Betul? Betul. Tapi kita cuma rekod 3780. Maksudnya terkurang, tambahlah kan dalam buku tunai. Faham. Terkurang tambah 90. Jadi kita kena tambah yang kurang itu. Boleh? Boleh. Okey. Okey, bila kita dah dapat perbezaan ini, seterusnya ialah tambah. Okey, tambah. Saya guna formula ABCD. Okey, tambah apa? Kita kalau belajar ABC kita jumpa C dulu kan? Baru jumpa D. Betul? Betul. So tambah C. C ni juga untuk kredit. Dalam bahasa Inggeris C adalah kredit. Betul? Jadi kita kena tengok amount yang ada di sebelah kredit buku tunai dengan amount yang ada di bahagian kredit penyata bank. Yang kita bulat-bulatkan tu. So dekat sini yang kita bulatkan kredit buku tunai ada 2 je, ada 1 je. Betul tak? Betul. Untuk kadar bayaran dekat penyata bank untuk kedai linggam. Betul? Betul. So rekod. Kesilapan ni dia special. Untuk kesilapan awak tak boleh follow saya punya tips ni. Kesilapan kena tengok jenis kesilapan. Terkurang tambah ke terkurang tolak? Kalau terkurang tambah kena tambah. Kalau terkurang tolak kena tolak. Tolak. Tolak kat bawah ni tu. Tolak dekat bawah lah. Katalah dekat sini sepatutnya 3870 tapi kita rekod 3970. Terlebih 100 kan? Jadi kena tolak 100. Betul tak?
Betul. Betul. Jadi yang itu nanti pasal mini ni tak adalah duduk situ, dia akan duduk dekat bahagian tolak. Okey, boleh? Faham? Boleh. Okey, dah selesai tu jumlahkan dulu. Jumlahkan, kita tambahkan dulu. Okey, kemudian tolak. Lepas C, kita jumpa D. Betul? Betul. Betul. Okey, D ni refer kepada Betul. deposit. Mm-mm. Dan juga refer kepada debit. Apa pula atas kredit bawah deposit? Silap. Ni buat tengah malam kan? Debit. Deposit pula ini sebenarnya debit. Debit. Debit maksudnya kita kena tengok bahagian debit buku tunai dengan bahagian debit penyata Penyata bank. bank. Penyata bank. So kita kena tolakkan yang kita bulat-bulatkan tu je. Bahagian debit. Jadi dekat buku tunai ada Balkis, dekat penyata bank ada charge bank. Bank. Okay, so kita dapatlah nilai dia. Ini tips dia. Tips dia macam mana nak mudah ingat, betul? Betul. Sebenarnya kita kena faham, tapi ini adalah cara untuk mengingat. Cikgu, ada keluar exam tak? Penyata penyesuaian bank. Ada? Selalu keluar. Cikgu, nanti dalam soalan dia ada cakap ikut format yang mana? Dalam soalan akan nyatakan ikut format mana satu. Bermula sama ada soalan suruh kemaskini buku tunai atau tanpa kemaskini buku tunai. Kalau dalam perniagaan yang sebetulnya dia akan guna kaedah yang mana? Kaedah praktis yang cikgu biasa kerja dulu ialah kita update dulu penyata buku tunai, maksudnya kemaskini buku tunai, baru kita buat penyata penyesuaian bank. Sebenarnya soalan ni saya dah tanya kat husband saya pagi malam tadi. Ada kemungkinan tak kita buat penyata penyesuaian bank tanpa kemaskini buku tunai daripada kita buat kita ni. Dia kata depends lah kepada perniagaan. Tapi majoriti perniagaan akan kemaskini dulu, kemudian baru dia akan buat penyata penyesuaian bank. Cikgu, dia punya kemungkinan untuk tak sama, boleh jadi tak? Maksudnya kalau contoh kena cari kesalahan kat mana, cikgu? Kena cari kat mana kesalahan? Macam mana nak jawab ya? Dia macam takut kena tengok tak imbang. satu-satu. Kena tengok satu-satu. Okay. Firstnya awak kena ingat format dulu, kemudian awak kena tahulah yang kita tambah ni. Kena tahu step by step kena buat macam mana. Okey, apa yang kita kena tambahkan? Kenapa kita kena tambahkan? Contohnya cikgu ambil kat sini kan. Okey, untuk cek belum dikredit dikemukakan. Okey, yang ini yang cikgu highlightkan ni. Yang ini sebenarnya kita dah rekod dekat dalam buku tunai. Yang saya tak highlightkan itu ada dalam penyata bank tapi belum rekod dalam buku tunai. Betul? Okay. Sekarang ni baki kita, kalau kita mulakan dekat penyata baki kredit di buku tunai 3488 ni, kenapa kita kena tambah balik cek yang kita dah tolak ni? Kita dah dapat ni, kita kena tambah balik yang ini. Kenapa? Tak ada dalam penyata bank? Ya betul, sebab dekat dalam penyata bank dia belum tolak. Bila penyata bank tak tolak, sebab tu kita kena tambah balik supaya baki kita dekat buku tunai sama dengan baki di penyata bank. Dia macam pembetulan lah. Dia macam pembetulan, betul. Dia macam pembetulan. Namun kita selaraskan. Okey? Sama juga dengan okey. Sama juga dengan kedai linggam ni. Kedai linggam ni dekat penyata bank dia dah tambah. Betul? Tambah. Tambah. Tapi kita Cikgu. Kita belum tambah lagi. Dalam buku tunai. Dalam buku tunai belum tambah lagi. Jadi kita kena buat apa?
Kita kena samakan lah. Sambah. Kita kena samakan. Bila kita kena samakan, kita kena tambah. Faham? Faham? Okey, Faham. kesilapan ni pula dalam bank betul 3870 tapi kita terkurang, betul? Betul. Jadi kita Sebab tu kena, kena tambah. sebab tu kena tambah. Okey? Okey. Okey, yang tolak ni, yang saya kuningkan ni dalam buku tunai kita dah tambah. Tapi dekat penyata bank dia belum rekod. Jadi macam mana kita nak samakan? Kita kena Kita kena tolak. balik. Kan? Faham. Okey, yang charge bank pula, bank dah tolak. Penyata bank dah tolak. Kita belum rekod. Buku tunai belum rekod. So kita pun kena tolak. Jadi bila kita dah buat penyelarasan perkara-perkara ni, maka kita akan dapatlah jawapan yang sama dengan baki di penyata bank. Kalau tak sama juga, kenapa terjadi tak sama? Mungkin kita dah tersalah tambah ataupun tersalah tolak. Okay. Okey, ada soalan tak? Korang nak tanya tak? Pernah tak berlaku di situasi sebenar bila kita bekerja, bila kita buat reconciliation, kita takkan dapat baki yang sama dengan penyata bank. Kalau macam tu cikgu? Boleh jadi ke? Selalu jadi. Dia sebenarnya ikut rekod perniagaan lah. Kalau perniagaan tu dia ada rekod bookkeeping yang bagus, rekod perakaunan yang bagus, yang telus dan bagus, tak ada masalah. Semua dokumen direkodkan dengan betul, payment direkodkan dengan betul, tak ada yang tercicir. Tak ada masalah lah. Kalau tak sama jadi juga cikgu. Kalau tak sama, biar je. Mana boleh, kena cari kenapa tak sama. Okay. Okey, bahaya tau. Contohnya kan, bahaya sangat. Contohnya macam belian ni. Tak payah. Contohnya macam kita bagi cek kepada bengkel Mayfeng ni 2048, kan? Tiba-tiba dekat penyata bank kita, Mayfeng ni nombor 1004 terlebih tolak. Jadi 10,000 katakan. Allahuakbar. Nampak. 8,000. Nampak tak? Kalau kita tak buat penyata penyesuaian bank ni, kita tak tahu rupanya duit kita dalam bank dah terlebih tolak. Mungkin bengkel Mayfeng ni membuat penipuan terhadap cek yang dibanking kan. Itulah tujuan yang kita belajar mula-mula tadi. Kenapa? Untuk mengelakkan berlakunya penyelewengan, kecurian, penyelewengan. Okay, so daripada situlah kita kena detect. Kenapa cek ni 10,000 sedangkan kita dalam rekod kita 2,000 lebih. Kita yang salah rekod ke ataupun berlakunya fraud? Kalau berlakunya fraud siapa? Okey, kalau berlakunya fraud, langkahnya adalah kita kena buat laporan polis. Ya. Tapi kan cikgu, kalau memang syarikat tu yang tak ada rekod yang baik, dia kena tipu macam tu je lah. Macam tu je lah. Kalau dia tak ada rekod yang baik macam tu lah. Dia tak boleh detect lah apa kesalahan yang telah dilakukan. Faham? Mungkin dia salah rekod dekat buku tunai ataupun mungkin fraud telah berlaku. Maksudnya orang jadi accountant ni kena ada mata tajam lah. Tak perlu mata tajam. Payah Manina. Mata tajam. Faham. Faham Okey, kelas kita pun dah habis sebenarnya, dah 1 minit dah. So cikgu akan rekod ni, nanti cikgu upload kemudian. So saya harap you all fahamlah dengan cara yang cikgu buat ni, dengan penerangan yang cikgu bagi ni. Okey, you all pun boleh try juga Yang hari ni cikgu ajar bermula dengan baki buku tunai. Nanti cuba buat soalan yang sama, cuba buat pula penyata penyesuaian bank yang bermula dengan baki di penyata bank. Yang ini terbalikkan aja. Dia mula daripada bawah, tambah yang ini, tolak yang ni, kita akan dapat yang ni. Senang. Sama.
Sama cikgu. Oh tak 3488 tu. Sama. Yang ini nanti duduk dekat bawah, yang ni duduk dekat atas, yang tambah dekat atas ni apa tu? Yang perkara ni akan duduk dekat atas. Perkara yang kat atas akan duduk dekat bawah. Oh, dia macam kita terbalikkan operasi lah. Macam kalau kita belajar matematik bersamaan linear tu kan? Yang kita buka XY tu, tajuk X tukar jadi Y pula jadi tajuk kan? Tambah tolak tu, tambah pergi sana jadi tolak. Tolak pergi sana ke sini jadi tambah. Faham? Okay. Faham Okey, lepas tu awak boleh cuba juga buat soalan yang ada dalam buku teks. Kalau awak nak cuba buat, cikgu dah attach sekali dengan nota PowerPoint yang cikgu bagi tu. Okey, terima kasih cikgu. Cuba buat soalan nombor 1. Buat format penyata penyesuaian bank tanpa mengemaskini buku tunai bermula dengan baki di buku tunai. Buat satu soalan je cukup sebab nanti untuk next lesson kita nak sambung kerja khusus kita. Okey. Okey. Maksudnya untuk hari ni kerja khusus tak ada buat apa-apa cikgu? Kerja khusus hari ni tak ada apa-apa. Hari ni kita cuma belajar penyata penyesuaian bank. Okey, terima kasih cikgu. Okay, so terima kasih semua. Jumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih cikgu. Sama. Terima kasih. Cikgu.